Mana-mana wanita, lelaki pun boleh jugalah sebenarnya kan, bila mana kulit mereka dah muncul tompok-tompok gelap yang lebih gelap berbanding kulit sekitar. Tak kisahlah kulit anda tu cerah ke, sedang-sedang ke ataupun gelap tona kulitnya, dia mesti merisaukan anda. So you want to do something about it. Inilah tompok-tompok begini, kita panggil dia jeragat. Itu nama Melayu dia. Nama orang putihnya adalah hyperpigmentation. So dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda tentang bahan-bahan yang anda perlu ambil berat, sangat-sangat perlu ambil berat dan pakai dengan konsisten sekiranya anda mahu menghapuskan jeragat dengan berkesan dan pantas. Tonton sampai habis. Hi glowy girls, hi glowy guys. Okay, selalunya lah kan, kita ni ada hari yang malas nak jaga kulit. Kan, betul tak? Tetapi kita boleh jadi lebih serius menjaga kulit bila kita mula nampak tanda-tanda tertentu. Dan ini bagi saya biasa berlaku di kalangan orang yang sudah mula nampak tompok-tompok gelap pada kulit mereka. So mulalah dia tanya, Puan Mary nak pakai apa ya? Puan Mary macam mana nak hapuskan benda ni yang berkesan? Produk apa nak pakai? Sebenarnya tompok-tompok gelap ataupun jeragat begini, kita perlu ada habit yang mana berpanjangan untuk kita cegah daripada ianya berlaku, ataupun kalau sudah ada, kita tak nak jeragat itu jadi lebih teruk. Cenderungnya adalah apabila seseorang itu mempunyai sudah ada jeragat, sikit-sikit sekalipun, bila dia tidak jaga, dia anggap macam sikit je, tak payah jaga, akan jadi lebih teruk, terutama apabila kulit muka itu terutamanya terdedah kepada pencetus jeragat. Dan kita kena faham bahawa bila mana kita ni duduk dalam negara yang kaya dengan sinar matahari sepanjang tahun, ada tabiat-tabiat skincare yang perlu kita sentiasa amalkan tanpa kita kira mendung ke, jerebu ke, kita kena sentiasa amalkan. Tidak boleh ada rasa malas ataupun culas pada mana-mana hari. Sebab tabiat yang baik itulah yang membantu kulit anda bebas daripada jeragat, ataupun kalau dah ada jeragat, jeragat itu boleh dikurangkan. Sekiranya tabiat ini tak ada, saya suggest lah, saya cadanglah apa-apa produk sekalipun, boleh jadi dia tidak akan berkesan pada anda. Walaupun saya bagi produk yang terbaik sekalipun. So habit is a must if you want to have good skin. Bahan pertama yang anda perlu pakai untuk memastikan jeragat boleh dihapuskan ataupun dah ada jeragat tu dia boleh dikurangkan dengan mendadak adalah sunscreen. Banyak kali dah ulang benda ni tapi nak kena ulang juga. So anda kena faham ya, kenapa anda pakai sunscreen. Penyebab utama ataupun pencetus utama, trigger factor kepada jeragat ni di Malaysia dengan suasana yang mana sepanjang tahun panas ini adalah sinar UV yang datang daripada matahari. Kita tak boleh duduk dalam gelap sepanjang hari, betul tak? Kita perlu bekerja, perlu keluar di rumah. Kadang-kadang kita duduk dalam rumah pun kita perlu ada cahaya masuk. Jadi pendedahan berpanjangan ini boleh mencetuskan penghasilan melanin berlebihan. Sebenarnya penghasilan melanin secara berlebihan ni benda yang baik, sebab melanin yang lebih dihasilkan itu tujuan utamanya adalah untuk melindungi daripada sel kulit kita daripada jadi rosak. So actually it's a good thing, right? So dia melindungi sel kulit daripada rosak, itu tujuannya. So melanin berlebihan tu cuma yang tak bagusnya adalah kesan sampingannya bila kita tengok pada permukaan kulit nampaklah tompok-tompok gelap. Itu sahaja. Maka sistem perlindungan supaya sel tidak rosak tadi tu perlu ada pengganti. So penggantinya adalah apa? Pakai sunscreen. Maka kulit kita akan dilindungi, terutama sel kulit lah ya, tidak rosak kerana sunscreen itu tadi membantu melindungi sel kulit. Pada masa yang sama, jumlah melanin tidak perlu lagi dihasilkan secara berlebihan. There's no reason for that anymore because sunscreen telah mengambil alih tugas melindungi sel kulit tersebut. Faham? So how do you choose a good sunscreen? Penting pilih tekstur sunscreen mengikut jenis kulit anda. Sebabnya keseronokan memakai sunscreen sangat mustahak. If you like the texture, you will use the sunscreen for a very long time. Itu bagusnya. Kalau sunscreen tu tak rasa sedap pada kulit, ya, walaupun sunscreen itu jenama dia bagus, sinar UV filter dia, not sinar UV ya, UV filter dalam sunscreen tu bagus, tapi kalau kita tak seronok memakainya, so what's the point? Anda akan berhenti pakai, jadi tak dapat lagi perlindungan. So pilih tekstur mengikut jenis kulit.
Biasanya kulit berminyak perlukan tekstur yang gel sebab itu jenis light, ya. Kalau kulit yang kering perlukan cream, ya. Kalau kulit normal perlukan lotion. So biasanya itu adalah tekstur yang bersesuaian dengan jenis kulit. So committed to use sunscreen if you want to eliminate your hyperpigmentation. Kedua, bahan yang anda perlu pertimbangkan untuk pakai apabila anda sudah ada jerawat ataupun nak elak jerawat pun boleh juga, sebab bahan-bahan ini adalah ejen pencerah yang dimasukkan ke dalam kategori yang dipanggil tyrosinase inhibitor. Tyrosinase ni nama sejenis enzim yang ada dekat dalam kulit kita yang diperlukan untuk menghasilkan melanin. Jadi bila sebut tyrosinase inhibitor, inhibit ni maksudnya menghalang. Maka bahan-bahan yang akan saya sebutkan ini kerjanya adalah menghalang enzim tyrosinase daripada sampai ke dalam proses pembentukan melanin. Jadi melanin yang berlebihan itu tadi boleh dikurangkan penghasilannya. Jadi kulit boleh cerah kembali, jerawat boleh berkurang, hyperpigmentation boleh dihapuskan dengan menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan itu. Apakah bahannya? Yang pertama paling popular adalah vitamin C. Kena ingat ya, vitamin C ada banyak jenis. Ada yang vitamin C yang dipanggil L-ascorbic acid, itu vitamin C yang paling pure sekali. Dibahasakan paling tulen sekali. Dia memang kuat dan sangat membantu untuk mencerahkan jerawat. Cumanya bahan ini terkenal dengan sifat tidak stabil. Jadi bila kita beli serum yang ada vitamin C yang pure ini, L-ascorbic acid ini, selalunya kita kena pakai serum tu dengan segeralah. Kita tak nak dia oxidize menjadi warna oranye-oranye dan tidak lagi boleh dipakai pada kulit, ya. Selain daripada L-ascorbic acid, ada juga vitamin C derivatif, terbitan-terbitan vitamin C yang lain yang boleh membantu mencerahkan kulit. Dari sudut keberkesanan, masih berkesan untuk mengurangkan jerawat ataupun hyperpigmentation. Cumanya taklah sehebat yang ori itu tadi, ya. Ori ni bukan makna yang lain tu palsu, ya. Maksudnya itu dia punya pure format. Okey. Dan anda boleh pilih mana-mana vitamin C. Dan yang paling pentingnya, saya sangat sarankan pilih vitamin C dalam bentuk serum, ya. Sebab produk rawatan ini bila dia dalam bentuk serum, kadar bahan aktif vitamin C itu tadi lebih tinggi berbanding dengan produk-produk lain kalau ada bahan yang sama. So disebabkan itu, kita nak rawat sesuatu kan, kita pilih dalam bentuk serum. Alright, so vitamin C serum is your choice. Selain vitamin C, kalau anda mungkin tak sesuai menggunakan vitamin C, ada juga tyrosinase inhibitor yang lain seperti kojic acid anda boleh pakai, tranexamic acid pun boleh pakai, ada juga arbutin. Arbutin ni cuma yang pregnant saya tak galakkan pakai kerana kajian menunjukkan, ya, dia adalah berasal daripada hydroquinone. So arbutin adalah derivatif hydroquinone. Jadi orang yang merancang mengandung tu semua jangan pakai. So pilihan-pilihan bahan-bahan yang bersifat tyrosinase inhibitor ni memang banyak. Anda boleh pakai di siang hari, anda juga boleh pakai di rutin malam anda. Bahan yang ketiga yang saya akan kongsikan ini berbeza sedikit dengan bahan pertama dan kedua tadi. Bahan pertama dan kedua tadi, sunscreen kena pakai setiap hari di siang hari. Kemudian serum yang mengandungi tyrosinase inhibitor macam vitamin C, kojic acid, tranexamic acid, yang itu kan, boleh pakai pada rutin siang dan rutin malam setiap hari. Tapi bahan yang ketiga ini hanya perlu pakai secara mingguan, 2 ke 3 kali seminggu, dan bahannya adalah dalam kategori ejen pengelupasan ataupun exfoliator. Macam mana exfoliator ini bertindak untuk membantu mengurangkan jerawat? Senang sahaja. Sebab dia exfoliate, pengelupasan, maka kulit yang tadi mempunyai warna yang berbeza berbanding kulit sekitarnya. Bila kita mengelupaskan sel kulit mati pada peringkat atas, pada lapisan atas kulit dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat exfoliating ini, makanya kulit yang gelap-gelap itu akan tanggal. Kulit yang baru, yang lebih cerah, yang lebih sekata tona kulitnya akan naik ke atas. So proses ini sebenarnya semula jadi. Kitaran semula jadi kulit dia boleh berlaku, ya, secara semula jadi. Tapi kerana kulit kita ni makin bertambah usia, dia juga makin tua, kitaran akan menjadi perlahan. Kita memerlukan ejen pengelupasan ini, exfoliating agent ini, untuk membantu kita melakukannya dengan kadar normal kembali. So what are the ingredient? 2 yang paling popular dalam kategori AHA, iaitu contohnya lactic acid, glycolic acid, malic acid, mandelic acid. Ini yang popular. Ataupun anda boleh juga guna BHA, terutama jika anda mempunyai
kulit jenis berminyak. Dan bahan yang popular di dalamnya adalah salicylic acid. Namanya asid kan macam menakutkan, tapi fungsinya bagus sekali. Kalau anda mempunyai jeragat, melakukan pengelupasan ni sangat membantu, terutamanya bila digandingkan dengan bahan-bahan lain yang saya sebutkan tadi. So bahan ini macam saya sebut hanya perlu digunakan secara mingguan dan berhati-hati dengan kadarnya. Sebagai contoh, glycolic acid pada kadar yang terlalu tinggi dia boleh menyebabkan iritasi. Sebabnya pengelupasan itu secara berlebihan akan boleh merosakkan kulit juga. So start with low concentration, hanya perlu tingkatkan, tambah dia punya percentage sekiranya anda perlu atau sesuai dengan kulit sahaja. Itulah caranya untuk membantu kulit anda menjana sel kulit yang baru, yang cantik, yang sekata tonanya, sekaligus menghapuskan jeragat. Pada pendapat saya, anda tidak memerlukan rutin yang complicated atau langkah yang terlalu banyak untuk anda buat bagi mengatasi ataupun mengurangkan ataupun menghapuskan masalah jeragat. Cukup apa yang saya sebutkan tadi ditambah dengan cleanser yang baik, itu dah cukup dah. Sangat-sangat mencukupi, dan jangan lupa pakai pelembap yang baik jugalah So kalau anda ada cleanser yang baik diikuti dengan serum, diikuti dengan exfoliator, pakai pada sebelah malam dalam seminggu 2-3 kali, diikuti dengan sunscreen, itu dah mencukupi dah sebenarnya. So langkah yang terlalu banyak dirisaunya adalah bila tak konsisten. So bila ada langkah yang mudah untuk diikuti, bila ada langkah yang mudah untuk didapati produknya, kalau anda konsisten, insya-Allah boleh hapuskan masalah jeragat pada wajah anda. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.